Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan tentang projek kami iaitu Sistem Pengawasan Kualiti Air bagi Penanaman Padi di Kampung Sawah Ring, Bukit Gambir. Nama saya Muhammad Irsyad Hakimi bin Muhammad Radwan. Nombor matrik saya AA191157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfakar bin Zamri. Nombor matriks AA190113. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahir bin Ramlan. AA191617. Kami telah memilih Encik Andy Irwan Shah bin Sa'adun selaku penyelia kumpulan kami. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik selama 10 tahun di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Pengenalan. Idea penghasilan projek ini tercetus apabila kami melihat sendiri kepayahan seorang petani tua mengawasi sawah benang miliknya di Kampung Sawah Haring, Bukit Gambir. Oleh itu kami mengambil satu inisiatif untuk menghasilkan produk bagi membantu meringankan kerja-kerja penanaman padi di seluruh Malaysia, khususnya di kawasan Kampung Sawah Ring, Bukit Gambir. Sebab utama kami memilih padi ialah kerana ia merupakan sumber utama makanan biji bagi sebahagian populasi dunia dengan lebih 90% padi ditanam di negara-negara Asia. Antara faktor yang boleh mempengaruhi kualiti padi daripada menghasilkan beras yang bermutu tinggi ialah kualiti air yang diberikan semasa ia ditanam. Antara masalah yang dihadapi oleh pesawah ialah pH air yang tidak sesuai untuk sawah padi disebabkan pencemaran sungai dan penggunaan baja tanpa kawalan. Suhu air yang tinggi kerana pemanasan global juga boleh menyebabkan tanaman padi tersebut mati. Dan yang terakhir, paras air yang berlebihan dan tidak mencukupi dalam sebuah petak sawah mengikut peringkat tanaman padi juga antara masalah yang dihadapi oleh pesawah. Objektif kajian projek kumpulan kami ialah mencipta sebuah prototipe yang menggunakan mikropengawal Arduino. Yang kedua, mereka bentuk sistem pengawasan kualiti air di sawah padi yang boleh mengukur tahap pH air di sawah padi, membaca paras air di dalam petak sawah padi dan mencerap bacaan suhu air yang dibekalkan kepada padi. Selain itu, objektif kajian ini juga mengkaji jenis pengairan dan kualiti air yang sesuai untuk tanaman padi sebelum ia dituai menjadi beras. Ini adalah projek kumpulan kami. Sensor paras air, sensor suhu dan sensor pH akan mengesan nilai sebelum ia dibaca oleh mikropengawal Arduino. Kemudian LCD akan memaparkan bacaan yang telah dikesan oleh sensor-sensor yang digunakan dalam projek ini. Kemudian block diagram projek kami. Bateri 9 volt digunakan untuk menjana tenaga elektrik kepada Arduino Uno. Sensor suhu, sensor pH dan sensor paras air disambungkan sebagai input kepada board Arduino, manakala LCD dan LED disambungkan sebagai output kepada Arduino Uno. Arduino Uno yang kami gunakan ialah Arduino Uno R3
Atmega 328B, ia ditugaskan untuk memprogram mikropengawal Arduino. Sensor suhu yang digunakan dalam projek ini ialah DS1820. Ia ditugaskan untuk mengukurkan suhu air yang dibekalkan kepada padi. Sensor ini boleh mengukur suhu di antara negatif 55 darjah Celsius sehingga 125 darjah Celsius. Sensor pH yang digunakan ialah pH sensor modul versi 1.1. Ia ditugaskan untuk menyekat nilai keasidan atau kealkalian air yang dibekalkan kepada padi. Nilai pH yang dibaca oleh sensor ini ialah di antara 0 hingga 14 pH. Dan sensor paras air yang digunakan untuk projek ini ialah LGZD versi 1.1. Ia ditugaskan untuk mengukur paras tangki air yang dibekalkan kepada padi untuk memastikan padi mendapat nutrisi yang lengkap. Ia mengambil masa kurang daripada 500 milisaat untuk respon. LCD yang kami gunakan ialah 12C1602 serial LCD. Ia ditugaskan untuk memaparkan nilai-nilai keputusan yang telah dikesan oleh sensor-sensor yang digunakan dalam projek ini untuk memberitahu informasi kepada petani tentang kualiti air yang dibekalkan kepada padi. Software yang kami gunakan untuk menjayakan projek ini ialah pertama Tinkercad. Tinkercad dipilih kerana ia mudah difahami dan percuma. Selain itu, ia mempunyai pelbagai komponen yang boleh digunakan khususnya bagi pelajar-pelajar kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kami menggunakan Tinkercad untuk menjalankan simulasi untuk memberi gambaran sebenar operasi projek sistem pengawasan kualiti air bagi penanaman padi ini. Software yang kedua digunakan adalah Arduino IDE. Arduino IDE digunakan untuk menyimak kesalahan di dalam koding sebelum ia melakukan pengaturcaraan dan proses muat turun ke bot Arduino Uno. Ia menyokong 100% sistem bot Arduino yang digunakan. Dan yang terakhir ialah Onshape. Onshape adalah sebuah platform yang mempunyai persamaan dengan AutoCAD. Perbezaan Onshape dan AutoCAD ialah Onshape boleh dilakukan di dalam telefon pintar. Jadi ia menjimatkan masa dan menjimatkan ruang kerana kita boleh mereka bentuk di mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Kami menggunakan Onshape untuk mereka bentuk desain projek kami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama Zulfaqar bin Zamri, nombor matrix AA1900113. Hari ini saya akan membentangkan tentang reka bentuk projek tahun akhir kami. Seperti yang sedia maklum, projek tahun kami ialah projek inovasi bagi membantu petani dalam memantau sawah padi. Projek kami menggunakan 3 jenis sensor. Yang pertama, aras air. Yang kedua, suhu. Dan yang ketiga, pH. Secara ringkasnya, sebeginilah rupa bentuk projek kami. Dan ini pula adalah gambaran penuh di mana projek kami diletakkan di dalam replika sawah padi ataupun tangki air. Untuk pergi dengan lebih lanjut, kita akan ke aplikasi Onshape, yang mana aplikasi yang digunakan untuk mereka desain yang sedia ada. Di bahagian depan terletak dia monitor yang akan memaparkan nilai pH dan nilai suhu. Di bahagian bawahnya mempunyai 3 LED yang akan menunjukkan bahawa air berada di tahap rendah, sederhana maupun tinggi. Dan
Di bahagian bawah sekali merupakan sensor yang mana dibentuk jadikan satu batang. Batang yang paling panjang merupakan sensor untuk aras air. Hal ini demikian kerana aras air perlu diukur bermula daripada bahagian paling dasar air, yang manakala kedua sensor yang tinggal iaitu pH sensor dan suhu sensor akan dibentuk agak pendek kerana bagi mengelakkan berlakunya ralat. Hal ini demikian kerana apabila sensor pH dan sensor suhu akan bersentuhan dengan tanah, maka ada kemungkinan suhu dan pH yang dibaca adalah berdasarkan pH tanah ataupun suhu tanah, bukannya pH air dan suhu air. So kita beralih ke bahagian kiri projek, iaitu agak simple, tiada apa-apa. Bahagian belakang mempunyai satu batang panjang sebagai pendiri, iaitu stand, agar projek ini akan kekal berdiri teguh apabila berlakunya hujan maupun ribut. Oleh itu, batang yang agak besar dan panjang adalah yang paling sesuai. Di bahagian kanan projek pula terletak di Swiss. Okey, kita beralih kepada gambaran penuh. Apabila projek diletakkan di dalam replika sawah padi, kelihatannya ada kelebihan pukul untuk batang di bahagian belakang yang mana kita jadikan sebagai pendiri. Ini adalah sebab untuk satu langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan daripada sensor ini ataupun projek ini jatuh, kita perlu menanamkannya 5 hingga 10 inci ke bawah tanah. Sekian, saya rasa itu sahaja pembentangan projek daripada saya. Okay, kodik projek kami menggunakan hashtag include liquid crystal storage, mana kita menggunakan constant sebanyak RS sama dengan kaki 13, Arduino EN kaki 12, D4 kaki 11, D5 kaki 10, D6 dekat kaki 9, D7 dekat kaki 8. Liquid crystal LCD kita ada merangkumi 6 komponen, iaitu RS, EN, D4, D5, D6 dan D7. Kita menggunakan float value bagi dapatkan bacaan yang lebih tepat, kerana float ni merupakan penggunaan nilai titik perpuluhan yang lebih banyak. Namun begitu, hasil daripada penggunaan float, dia punya data yang agak besar. So kita gunakan instant temperature iaitu A1 untuk mengenal temperature. So first kali kita akan pergi pada untuk water level, constant in bagi low level ialah A2, A3 dan A4. So apabila low level ini, apabila air ni dapat dikesan di bahagian low level, dia akan energize kaki Arduino nombor 2. So LED A2 akan menyala, dan apabila dia berada di bahagian mid level, iaitu di bahagian pertengahan air, so arus akan mengalir, akan detect, sensor akan detect bahagian kaki nombor 3 Arduino dan akan menyebabkan A3 menyala. Dan yang terakhir sekali, apabila air itu berada di paras yang tinggi, maka sensor yang berada di bahagian kaki 6 Arduino akan mengesan lalu menyebabkan A4 menyala. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada pin mode temperature input. So kita menggunakan void setup, sebab void setup ni dia macam lebih simple dan mudah digunakan. Okay, untuk sensor kita gunakan pin mode low level input pull up, pin mode mid level input pull up, pin mode high level input pull up. So bagi LED sebelah kita gunakan pin mode low level output, pin mode mid level output dan pin mode high level output.
sebab kita punya water level kita menggunakan LED sepenuhnya sebagai output, misalnya bacaan ataupun sebagainya. Okay, so digital right LED will in low, digital right low level low, digital right mid level low, digital right high level low. Serial begin 6900, LCD begin 162, LCD set kerja 40 top. Ok, so sekarang kita pakai void loop pula untuk menentukan antara suhu dan pH. So void loop kita akan menggunakan sensor value with the analog rate A0 followed pH agar kita menilai pH tu agar lebih tepat, kerana full ni macam tadi saya terangkan dia menggunakan titik perluhan yang lebih banyak. So serial print in pH ni adalah nama yang kita dah setkan dekat dalam program. LCD set cursor 01, LCD print pH. LCD print pH ni adalah apa yang kita nak keluarkan dekat monitor nanti. So LCD print pH. So seterusnya value analog read temperature darah 0.0488286114. So value equal to value tolak 0.5 darah kali 100. LCD dot set cursor 00, LCD print temperature, bagi kat LCD nanti keluar temperature. LCD print value bagi nilai pH. Okay, so LCD print temperature, LCD print value. So kita akan delay 1000 sebenarnya hanya 1 second saja LCD clear. Lepas 1 second LCD clear. So low STS equal to digital read low level. If low STS equal low digital write low level high, else digital write low level low. Okay, if they means digital read mid level, means equal low, digital write mid level high, digital write mid level low. So as if the water level is high and digital read high level. If high equal to low, digital write high level below, digital write LED built-in high. So saya rasa coding untuk rumah kami hanya setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Ramlan, AA 191617. Saya daripada kumpulan 12 yang membuat projek mengenai smart sensor for agriculture. Okey, di sini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai demonstrasi kumpulan kami. Kerana kumpulan kami hanya melaksanakan projek simulasi seperti saranan pihak penyelaras projek tahun akhir kerana pandemik melanda negara kita. Okey, kita teruskan kepada video kita. Okey, di sini di sebelah kiri ini kita dapat lihat kami menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller kami. Manakala di sini kita dapat lihat terdapat 3 push button yang berfungsi sebagai water level sensor yang berbeza tahap parasnya. Okey, di sini pula adalah LED iaitu menyai 3 warna yang berbeza dan menyala mengikut tahap air jika dikesan. Okey, manakala di sebelah kanan
kita memiliki sebuah LCD display iaitu 16x2, manakala terdapat juga dua potential meter, satu temperature sensor yang berkod TMP36, 5 volt regulator yang berkod LM7805 dan 2 biji kapasitor yang berkuasa 0.22 microfarad. Dan tidak lupa juga kami menggunakan bateri 9 volt untuk supply kuasa yang lebih. Okey, kita mulakan simulasi penerangannya. Okey, kita dapat lihat di sini LCD display ini memaparkan bacaan TMP untuk temperature, pH untuk pH lah. Okey, kita pergi kepada pH terlebih dahulu. Okey, di dalam Tinkercad kami terpaksa menggunakan potential meter sebagai ganti untuk pH sensor yang sebenar, iaitu untuk plug and play seperti biasa. Okey, hal ini kerana di dalam Tinkercad tidak menyediakan peranti ataupun pH sensor itu sendiri yang sedia ada. So, kami menggunakan kreatifan kami untuk menukarkan pH sensor kepada potential meter untuk mengukur. Okey, apabila potential meter ini mengesan perubahan pH di dalam air, bacaannya akan dipaparkan di dalam LCD display di sini. Seterusnya, seperti yang kita tahu, pH air juga penting untuk tumbuh-tumbuhan ataupun pertanian. Okey, kita pergi pula kepada bacaan temperature di sini. Okey, ini adalah sensor pH seperti yang saya terangkan. Okey, sensor suhu iaitu temperature seperti yang saya terangkan tadi. Maafkan saya. Okey, sensor temperature ini berfungsi untuk mengesan sebarang kenaikan ataupun penurunan suhu di dalam air. Hal ini kerana suhu di dalam air juga penting untuk tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Kita dapat lihat di sini sensornya berfungsi seperti biasa. Bila mengesan sesuatu kenaikan suhu, ianya akan bergerak, suhunya akan meningkat. Apabila suhu menurun, bacaan juga menurun. Okey, seterusnya kita pergi kepada water level sensor di sebelah kiri. Okey, di sini kami terdapat 3 paras water level sensor dan ini adalah bacaannya. Apabila air berada pada paras WS3 iaitu water level sensor yang paling rendah, iaitu mengesan paras air rendah. Apabila ianya mengesan air pada paras yang rendah, menyebabkan LED hijau ini menyala. Kita cuba ya. Kita dapat lihat di situ LED hijau itu menyala apabila sesuatu berada di sini. Okey, apabila air pula berada pada tahap WS2 iaitu water level 2, iaitu untuk tahap sederhana, menyebabkan LED jingga ini akan menyala. Kita lihat di sini, kita dapat lihat LED jingga ataupun kuning menyala apabila mengesan air pada paras sederhana. Okey, apabila air semakin meningkat,
air berada pada paras paling tinggi iaitu pada water level sensor 1 iaitu pada paras yang paling tinggi. Apabila air berada pada paras yang tinggi, ianya akan menyebabkan LED merah hidup. Dapat lihat di situ, LED merah memberi respon yang menyatakan air berada pada paras yang paling tinggi. Okey, itu adalah sedikit demonstrasi mengenai lita kami. Okey, kita terus kepada coding kami. Okey, di sini kita dapat lihat ini adalah coding untuk water level kami untuk menghidupkan LED di sini apabila ianya dikesan daripada tahap di mana LED masing-masing akan hidup. Okey, manakala kita pergi kepada pH sensor, di sini kita dapat lihat ini adalah coding untuk pH sensor dan displaynya. Dan di sini juga kita dapat lihat temperature punya coding iaitu memberi bacaan. Di sini kita dapat lihat, dan ini adalah juga untuk LCD, dan ini adalah untuk water level, kegunaan water level coding. Dapat lihat di sini. Itu saja daripada saya, Muhammad Syahir bin Ramlan, untuk kumpulan 12. Terima kasih daripada saya, Muhammad Syahir bin Ramlan. Okey, sebagai kesimpulannya, objektif kajian projek ini berjaya dicapai walaupun projek ini terpaksa dilakukan secara simulasi. Keputusan simulasi menunjukkan nilai pH, nilai suhu dan nilai paras air boleh diukur dengan menggunakan mikro pengawal Arduino. Sebagai penambahbaikan, kami bercadang untuk menghasilkan sebuah prototipe yang sebenar dan diuji di sawah padi yang sebenar bagi mendapatkan keberkesanan projek ini sebelum ia dipasarkan kepada pasaran luar. Serta penambahan penggunaan teknologi Internet of Things IoT. Itu sahaja daripada kumpulan 12. Sekian, terima kasih.